Hukuman mati masih wujud. Tiga bulan untuk KDN, AADK bendung masalah dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengingatkan rakyat untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan lokasi beriadah. Ia sebagai langkah berwaspada bagi mengelak risiko kejadian tidak diingini. Bencana boleh berlaku di mana-mana sekalipun, ya. Saya harap berhati-hatilah lain kali nak pergi ke tempat yang kita tak kenal tempat dia. Elok ambil periksa dulu sebelum bawa keluarga ke tempat yang baru, ya. Itulah ingatan saya. Baginda bertitah demikian selepas menyantuni keluarga mangsa tragedi kepala air jeram air putih di Felda Lepar Hilir 3 Kuantan. Sri Paduka turut menyampaikan sumbangan kepada wakil keluarga Allahyarham Azizah Iyi dan Allahyarham Karim Abdullah. Perasaan terharulah. Rasa sedih semua ada. Gembira pun ada, nak buat macam mana. Dah terjadi macam ni. Ada lagi Agong yang turun kita. Terima kasihlah semua. Itu je. Perhatian daripada anak dia sampai ayah dia kan. Terima kasihlah semua. Hukuman mati di negara ini masih lagi wujud. Perdana Menteri menegaskan yang dimansuhkan adalah hukuman mati mandatori sekaligus memberikan ruang kepada atas budi bicara hakim untuk membuat keputusan. Beliau turut yakin tidak akan berlaku peningkatan kes jenayah susulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 Akta 846. Etik mandatory maknanya yang nak putuskan itu hakim. Bukan kalau undang-undang ni maknanya kalau dia ada dadah mesti hukum mati. Itu dia. Tak ada. Hukum itu masih ada. Hukum gantung masih ada. Tapi tidak diputuskan dalam undang-undang automatik tapi harus didengar oleh hakim. Saya ingat lebih adil. Cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan anak wanita rakyat Malaysia dan pasangan warga asing yang lahir di luar negara akan dipersembah kepada Majlis Raja-Raja dalam masa terdekat. Perdana Menteri berkata ia membolehkan ibu warga negara Malaysia mendapatkan hak seadilnya. Hak warga negara itu hanya kepada bapa. Jadi tak termasuk ibu. Jadi kita nak masuk ibu, bapa. Kalau dalam perlembagaan tak adil kalau kita hanya letak bapa dan tak masuk ibu. Cadangan pindaan itu seterusnya akan dibentangkan di Parlimen September ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama persidangan Undang-Undang Antarabangsa Malaysia 2023 di Ibu Negara. Terdahulu dalam persidangan berkenaan, Datuk Seri Anwar mengumumkan dana RM10 juta kepada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK. Dana berkenaan bagi tujuan membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan bantuan guaman. Ujar beliau, akses kepada keadilan telah ditingkatkan dengan ketara dengan YBGK menjadi pembekal bantuan guaman terbesar dalam negara. What you have just said. Actually, long time ago. Absolutely, Yayasan Bantuan Guaman (YBGK) is something that all the lawyers feel very passionate about. Legal aid is something that, as you can hear PM say, is something that is very near and dear to his heart as well. So definitely, it was a great applause amongst us to hear about the RM 10 million allocation. Jadi bajet juga telah diluluskan sebanyak 10 juta untuk Yayasan Bantuan Guaman dan saya percaya itu sangat membantu bagi para peguam yang khususnya untuk mewakili mereka-mereka yang tidak mendapat khidmat guaman di luar sana.
Dalam majlis berasingan, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Menteri Pertahanan India, Sri Rajnath Singh. Pertemuan selama hampir 1 jam tertumpu kepada isu berkepentingan bersama itu, turut dihadiri Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan. Datuk Seri Anwar turut mengambil maklum memorandum persefahaman yang baru ditandatangani Datuk Seri Mohamad dan rakan sejawatannya itu bagi menilai semula kerjasama Malaysia-India dalam bidang pertahanan. Sri Rajnath Singh kini dalam lawatan kerja rasmi sulungnya ke Malaysia selepas menggalas jawatan sebagai Menteri Pertahanan India pada Mei 2019. Keputusan dasar penyelarasan ekosistem keselamatan siber negara akan dibincang dan dimuktamadkan pada mesyuarat Kabinet 19 Julai ini. Perdana Menteri berkata ini termasuk langkah penyelesaian segera serta strategi komprehensif bagi menyelesaikan isu keselamatan siber secara kolektif. We recognize that no national cybersecurity policy can be successfully formulated and implemented without a collaborative approach between multi-stakeholders by the government, industry, academia and civil society. A collaborative approach not only promotes the sharing of information and knowledge, it provides perhaps the most crucial element needed in the cyber environment, the element of trust. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bersempena Majlis Pembukaan Pameran dan Persidangan Pertahanan dan Keselamatan Siber 2023 di Ibu Negara. Program bermula hari ini hingga Khamis melibatkan 200 pempamer dari 15 buah negara. Tempoh 3 bulan diberi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK untuk mengusahakan koordinasi di antara beberapa agensi yang berkaitan bagi membendung gejala dadah. Bagi tujuan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pihak terlibat perlu bekerjasama merangka, menyusun inisiatif atau program yang efektif dan bermanfaat. Jelasnya, statistik anggaran jumlah penagih dadah meningkat kepada 1.09 juta orang dengan 1.05 juta adalah lelaki dan 15,696 adalah wanita. Lebih menyedihkan daripada jumlah itu, seramai 328,640 orang berumur antara 15 hingga 29 tahun. Jelasnya, dapatan satu kajian oleh pihak UKM pada tahun 2020 menunjukkan bahawa bagi setiap 100 belia di negara ini, 6 orang pernah mengaku mengambil dadah, manakala 4 orang mengaku masih aktif pada tempoh kajian dijalankan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet Membanteras Gejala Dadah JKMD Bilangan 1 tahun 2023 di Putrajaya. Mesyuarat turut bersetuju memastikan pemerkasaan undang-undang diperkukuhkan bagi mencegah penyalahgunaan dadah di semua peringkat. Keberkesanan tentang penguatkuasaan undang-undang dalam negara juga akan diperhalusi bagi menangani penyalahgunaan dadah secara tuntas. Kementerian Komunikasi dan Digital menerusi jabatan dan agensinya akan mempergiat usaha hebahan inisiatif jualan rahmah. Langkah berkenaan sebahagian usaha membantu lebih ramai golongan yang terkesan kos sara hidup, terutama dalam mendapatkan barangan asas. Jelas Menterinya Fahmi Fazil, hebahan bakal dilakukan RTM berhubung tarikh dan lokasi jualan rahmah. Usaha sama turut digerakkan Jabatan Penerangan bersama sukarelawan komuniti madani. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Jabatan Penyiaran akan mengusahakan, akan menerbitkan senarai lokasi tarikh bagi truk-truk jualan rahmah ini untuk membantu lebih ramai rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan penjimatan bila mereka membeli barang mentah, barang keperluan, mereka tahu ke mana boleh mereka tuju. Beliau mengulas berhubung dakwaan setengah pihak yang menjangka kenaikan harga barang sehingga 20% pada Ogos. Jelas beliau lagi, selain kestabilan harga, kerajaan turut memantau isu bekalan barangan agar tidak membebankan pengguna.
Sementara itu, program Jualan Rahmah ternyata memberi manfaat cukup besar kepada rakyat di kala dunia terus berdepan isu kenaikan kos sara hidup. Selain dapat membeli barangan keperluan asas pada harga lebih murah, ia turut menjimatkan perbelanjaan isi rumah. Jualan Rahmah ni orang kata saya boleh agak bersetujulah dengan adanya Jualan Rahmah ni seperti gula, beras, sayur-sayuran. Orang kata satu benda yang penting untuk keperluan dapur kita, untuk keperluan harian kita. Okey, saya amat bersetuju. Kalau orang kata orang yang bertak kemampuan pun nak beli pun orang kata tak ada masalah. Pada pendapat saya mengenai Jualan Rahmah yang dianjurkan oleh kerajaan amat membantulah. Lagi-lagi untuk golongan B40 lah, yang mana yang kita tahu sekarang ni ekonomi mengalami inflasi lah. Kos sara pun tinggi. Jadi dengan bantuan yang dianjurkan dengan program Jualan Rahmah tu dapatlah membantu terutama golongan B40 itu untuk melakukan transaksi lah yang boleh membantu kepada B40 dan keseluruhan rakyat lah. Dia boleh menjimatkan daripada harga yang terlalu tinggi. Jadi seelok-eloknya kerajaan meneruskanlah Jualan Rahmah. Program Jualan Rahmah ni memang sangat berbaloi lah. Terutama bagi rakyat-rakyat yang macam dekat kawasan rumah PPR macam ni kan. Sangat berbaloi sangat. Sebab dia membantu daripada harga. Maklumlah kan sekarang ni harga semua melambung tinggi tau. Semua orang mengeluh tau, rakyat kita semua mengeluh. Tapi diadakan macam ni memang patut sangat tau. Diorang berbondong-bondong pergi tau. Nak membeli. Saya sebagai pengguna, saya rasa inisiatif yang Jualan Rahmah ni sangat bergunalah untuk rakyat. Sebab bagi saya macam tak semua orang berkemampuan untuk beli barang-barang asas ni kalau harga naik apa semualah. So saya rasa inisiatif kerajaan ni sangat bergunalah untuk semua yang terutamanya untuk B40 yang mana pendapatan pun tak berapa nak tinggi kan. Program Jualan Rahmah dilaksanakan oleh KPDN melalui kolaborasi bersama pemain industri sektor peruncitan seperti pasaraya di lokasi-lokasi terpilih di setiap kawasan parlimen semasa tempoh kempen dijalankan. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bertemu kembali. Perbincangan antara Perdana Menteri dengan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, dijangka bukan sahaja tertumpu kepada kenderaan elektrik EV, malah lebih daripada itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berpendapat banyak bidang potensi bersama boleh diteroka. Kita tunggu dulu. Saya pun tak nak mendahului perbincangan yang akan diadakan di antara Yang Berhormat Perdana Menteri Elon Musk. Tetapi yang penting ini adalah satu perkembangan positif saya harap, dan kerana kita dah tahu setakat ini Tesla contohnya ada memberi komitmen dan ada pelancaran pun pada 20 hari bulan Julai ini. Yang kita mahu ialah supaya potensi pelaburan ataupun komitmen pelaburan yang lebih tinggi dalam sektor otomotif dan juga dalam sektor-sektor lain. Perdana Menteri dan Elon Musk dijangka mengadakan pertemuan sebelum akhir minggu ini. Tengku Datuk Seri Zafrul ditemui pada majlis pra-pelancaran pameran mobiliti elektrik antarabangsa IEMS 2023. Tesla turut akan menyertai IEMS 2023 yang bakal diadakan pada 4 hingga 6 Oktober depan.
Andalusia Travel and Tourism Sdn Bhd menyediakan pakej rahmah bagi ibadah umrah melalui kerjasama dengan Air Arabia. Sejajar dengan tema Andalusia, sekeluarga mampu ke Tanah Suci, harga serendah RM5,590 ditawarkan mulai bulan ini hingga April tahun depan. Menurut Pengarah dan Penasihat Undang-Undang Andalusia, Ida Rizwana Idris, pakej ramah umrah hanya bagi mereka yang mengerjakan umrah kali pertama. Tawaran dibuka pada bulan-bulan tertentu bergantung kepada kekosongan tempat duduk dalam penerbangan. Iklan mengenainya akan dihebahkan sebulan sebelum penerbangan. Pakej ramah ni bukanlah tujuan utama Andalusia. Kita mencari mereka yang tertinggal ataupun nak juga pergi umrah tapi belum mampu, kita sediakan. Bagi melaksanakan pakej rahmah umrah dan pakej biasa pada harga lebih rendah, Andalusia membeli sebanyak 5,000 tempat duduk setahun daripada Air Arabia dengan nilai hampir 15 juta ringgit. Andalusia juga menawarkan pakej umrah percuma kepada golongan asnaf. Antara syaratnya berpendapatan kurang RM800 sebulan. Selain itu, berumur 60 tahun dan ke atas, belum pernah mengerjakan umrah dan anak-anak tidak mampu membiayai mereka menunaikan ibadah umrah. RTM harus menang dalam penggunaan platform digital bagi memastikan ia relevan dan kekal menjadi stesen penyiaran pilihan utama masyarakat. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, ini kerana platform digital lebih mudah diakses tanpa mengira lokasi keberadaan. Aplikasi RTM Klik antara platform digital yang memudahkan masyarakat memilih pelbagai kandungan siaran. Bagaimanapun, kandungan yang disediakan perlulah menarik, padat dan menepati selera penonton. Sehubungan itu, pelbagai perancangan telah dan sedang dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Banyak yang sedang dalam perancangan. Jadi kita buat sikit-sikit. Berita dah on, hiburan dah on, radio dah on. Dan sekarang kita tengok dokumentari dan sebagainya. Jadi kita step by step dan benda ini berjalan dengan sangat lancar. Suhaimi berkata demikian ketika ditemu bual di Sarawak FM.